Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini pula, saya akan masuk 7.2. Okey, dalam methods in gene cloning. Okey, so kita akan tengok overview dulu dan juga describe step by step lah dalam gene cloning itu. So, untuk overview untuk gene cloning, terbahagi kepada 5 processes, which is the first one is isolation of gene. Okay, the second one is cleave. The third one is insertion. And the fourth one is transformation and amplification. And the fifth one is screening. Okay, so this is basically the diagram that is for the gene cloning lah. Okay, so the first step untuk gene cloning adalah isolation. Isolation tu maksudnya kita keluarkan apa? Gene lah. Okay, gene daripada dua source yang berbeza. Which first is the bacteria. Okay, and the second source ataupun punca yang kita keluarkan gene tu adalah from cell of interest. Okay, so kita ni lah dalam ni dah isolate DNA vector dan juga DNA containing gene of interest from source. Okay, so kalau kamu tengok dalam gambar ni bakteria, kita keluarkan plasmid dia. Okay, yang ini adalah cell of interest, kita keluarkan gene of interestnya. Macam tu. So, itu adalah isolate. So, keluarkan dua gene daripada dua punca yang berbeza, dua source yang berbeza. Next adalah cleave. So, kita tadi dah keluarkan DNA, plasmid dan juga DNA daripada cell of interest. So, kita cutkan kedua-dua DNA ini menggunakan restriction enzyme. Okay, menggunakan same and compatible restriction enzyme. Kenapa nak kena guna gunting ataupun enzim yang sama ni untuk potong plasmid dan juga DNA? Sebab untuk menghasilkan to produce complementary sticky ends or blunt ends. So, for example, kita gunakan enzim, kalau kamu tengok sini, kita gunakan enzim EcoR1 untuk potong plasmid. So, EcoR1 akan detect sequence ini dan dia akan hasilkan potongan sticky end. Okay, kalau kita potong pula, tadi tu potong plasmid. So, sekarang kita potong pula DNA menggunakan, contohnya kita menggunakan bump H1. Bump H1 detect sequence ini. Tapi, dia akan potong sama juga hasilkan sticky end. Tapi, bila kita nak cantumkan plasmid dengan DNA yang kita dah potong, dia tak complementary. Dia tak boleh nak cantum. Sebab kenapa? Sequence dia berbeza. Sebab tu kita kena guna gunting ataupun enzim yang sama untuk potong kedua-dua DNA. Plasmid dan juga DNA kita guna EcoR1. Sebab kenapa? Nanti dua-dua akan hasilkan sequence potongan yang sama. Okay. So, to produce the complementary ends. Right? So, next. The third step is insertion. So, insertion ni adalah kita dah potong tadi. Kita dah potong DNA, plasmid. Dapat gelang macam ni, kita potong satu kali potong. Yang fragment DNA ni pula, DNA ni kita potong. Contoh DNA, kita kena potong 2 kali. Kalau plasmid kita potong sekali. Kita bukakan dia terus macam tu. Kalau DNA kita potong 2 kali untuk dapatkan fragment yang tengah ni. Ni fragment pertama, fragment kedua, fragment ketiga. So kita nak dapat yang dua inilah, yang fragment yang kedua ini untuk dimasukkan ke sini. Okay. So, dah potong, kita masukkanlah insertion. Dua ni masuk ke dalam plasmid. So, dia nak masukkan dia, kita join by base pairing menggunakan DNA ligase. So, DNA ligase ni akan membentuk phosphodiester bond between fragment nombor 2 ni dengan plasmid. Okay. So, bila dia dah bentuk, dia akan jadi macam ni lah. Ya. Ni dinamakan sebagai recombinant plasmid. Okay. So, kalau kamu nampak ni, fragment dia ada hitam, kuning dengan pink. So, DNA plasmid ni akan dapat dekat, dia akan masukkan yang pink, dia akan masukkan warna hitam, dia akan masukkan warna kuning. Okay, so ada juga antara plasmid yang dipotong tadi tu tak masuk apa-apa fragment. So, ini dinamakan non-recombinant plasmid ataupun self-ligated plasmid. Itu dinamakan self-ligated plasmid. So, ada kebarangkalian plasmid yang dibuka tadi tu tak akan menerima apa-apa fragment daripada DNA. Okay, so itu dinamakan self-ligated plasmid. Okay, so next, ni contoh je lah. Dia cerita pasal bond yang terbentuk.
Next step adalah transformation dengan amplification, di mana transformation tu adalah kita transformkan apa? Transformkan bakteria lah. Daripada tak ada apa-apa plasmid. So ini bakteria, ini DNA-nya, tak ada plasmid, kita masukkan jadi yang bakteria yang ada plasmidnya. Macam tu. Okay, so ni DNA. So transformation of recombinant DNA into bacteria host cell. So kita masukkan ke dalam bakteria. Tapi bila nak masukkan ke dalam bakteria, maksudnya ada juga bakteria yang menerima plasmidnya. This one. Okay. Tapi ada juga bakteria yang tak menerima apa-apa plasmid. Okay, so this one is bacteria without plasmid. Okay, ni bakteria without plasmid. Ini bakteria with plasmid lah. Okay, so itu transformation. So kiranya tadi ada kebarangkalian plasmid tak menerima fragment. Yang ini ada kebarangkalian bakteria yang tak menerima plasmid. Okay, faham So yang ini adalah transfer the plasmid into host cell by transformation process. So macam mana transformation process ni? Kita kenakan dengan calcium ion untuk lembutkan dindingnya supaya kita boleh masukkan lah plasmid je tu. Okay, ni some cells take up recombinant plasmid. Some cells take up non-recombinant plasmid. And some don't take any plasmid. Itulah. Okay, plasmid without bacteria without plasmid tadi tu. Lepas dah masukkan, kita akan culture dalam medium yang mempunyai ampicillin dan juga exgal. Okay, exgal ni adalah macam lactose. So dia adalah disaccharide lah. Okay, so kita biarkan dalam tu untuk dia grow. Dan kita akan lihat siapa yang boleh survive dalam medium tu lah tadi. Okay, so only a cell that took up a plasmid which has the AMPR gene will reproduce and form a colony. Okay, sebab kenapa? Sebab dia ada plasmid yang ada AMPR tu. Sebab ingat, every plasmid ada AMPR. So whenever a bacteria ada plasmid, maksudnya dia adalah AMPR-nya. So bila bakteria ini dimasukkan ke dalam antibiotik, dia boleh survive. So, bila kita masukkan transformation ni, ada 3 kebarangkalian tadi saya cakap tu. The first bacteria ni boleh menerima bakteria recombinant DNA yang contain target gene tu. Okay, warna biru tu. Ada juga bakteria kebarangkaliannya tak menerima apa-apa plasmid. Okay. Dan ada kebarangkalian bakteria yang lain pula menerima self-ligated plasmid. Okay, maksudnya yang ini adalah non-recombinant plasmid. Okay. So inilah 3 kebarangkalian yang mungkin berlaku that might happen during transformation process. Okay, so after transformation and after amplification, kita banyakkan bakteria tu, then we have to do a screening. Why we do a screening? Because kita nak shortlistkan antara ketiga-tiga ni, which one we don't want. Because we only want this one sahaja. So we have to keluarkan ini ataupun matikan ini, kita kena matikan yang ini. Okay. So, kita kena buat screening lah. Macam audition lah. Macam tu. So, screening ni ada 2 proses. 1, 2. Antibiotic screening dan juga blue-white screening. So, tengok cara yang pertama. Di mana cara pertama ni dia akan keluarkan ataupun matikan siapa. So, kita tengok dalam medium tu kita letak antibiotik kan tadi saya cakap tadi. So, bacteria clones with a vector. Clones bakteria yang ada plasmid ni sahaja yang boleh survive. Sebab kenapa? Sebab plasmid ni mempunyai AMPR. So dia sahaja yang boleh survive. Manakala bakteria yang tak ada plasmid, dia tak boleh survive lah sebab dia tak ada AMPR ni tu. So dia lah yang akan mati. So dalam banyak-banyak ni, the first koloni yang akan mati adalah inilah. Sebab kita letakkan ampicillin. So, dia tak boleh nak survive. So, this one kita dah boleh excludekan. Okay. The next screening pula adalah blue-white screening. Di mana kita nak matikan pula yang mana satu. Kita nak matikan ni lah.
yang non-recombinant plasmid. So, non-recombinant plasmid ni maksudnya yang plasmid yang self-ligated. Ni maksudnya self-ligated plasmid. So, bila self-ligated plasmid, dia punya lag Z is intact. If you still remember, saya tunjuk in the previous video. Ni. The gene of interest akan masuk kat sini. Okay, so dia akan potong kat sini sebenarnya enzim tu. So, bila self-ligated, dia akan cantum balik. So, lag Z dia tak terganggu. Lag Z dia tak terganggu. Maksudnya, lag Z ni dia boleh menghasilkan enzim. So, bila tak ingat, kalau self-ligated, lag Z ni tak terganggu. Dia tak terpotong kat situ. Okay, so sebab itulah bila lag Z tu tak terganggu, dia boleh menghasilkan that encodes enzim beta-galactosidase. So, apa beta-galactosidase ni buat? Dia akan hancurkan X-gal. Dan kolonis tu akan menjadi warna biru. Okay, itu kalau self-ligated. Manakala kalau recombinant plasmid, maksudnya plasmid yang ada gene of interest kita. Okay, so ini bukan self-ligated lah. Dia maksudnya yang ada gene of interest. So, their lag Z is disrupted. So, kalau tengok gambar yang tadi tu, dia yang kawasan lag Z tu, yang ini, sekejap mana? Kawasan lag Z ini. Okay, so kawasan lag Z ini dah terganggu. So, maksudnya lag Z ni tak boleh nak menghasilkan enzim ini. Kenapa tak boleh nak hasilkan enzim? Sebab ada foreign DNA, gene of interest kita dekat tengah-tengah ni. Dia dah masuk kat situ. Okay. So, bila dia dah tak terganggu, disrupted, so, lag Z tak boleh nak hasilkan beta-galactosidase. So, tak boleh nak hydrolysekan X-gal. So, kolonis yang tadi tu akan jadi white. So, antara dua ini, yang mana yang kita nak pilih adalah white colour. Okay. So, daripada dua yang tinggal ini, kita bolehlah cancel out yang ini. Sebab ini, dia punya plasmid, dia punya lag Z tu masih berfungsi. So, dia akan menghydrolysekan X-gal dan menyebabkan kolonis tu berwarna biru. So, kita tak nak yang warna biru, kita nak yang warna putih ini. So, sebenarnya dia akan tunjuk macam ni lah. Ni adalah plate on medium with ampicillin and X-gal. So, the ones that we want is yang putih ini. White colour. Blue one kita tak nak. So, kita ambil daripada yang warna putih ni dan kita keluarkan. Kita culturekan dekat tempat lain supaya dia memperbanyakkan yang warna putih ni lah. Itulah screening yang kedua.